Baik, dalam sidang media, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sebentar tadi ada beberapa perkara yang disebutkan. Pertamanya mengenai kes kedua melibatkan varian Omicron di negara ini, dan yang kedua mengenai pindaan kepada Akta 342 dan juga berkenaan dengan SOP yang diperketatkan. Antara yang SOP yang dimaklumkan adalah berkenaan dengan sambutan ataupun perayaan Tahun Baru yang secara besar-besaran tidak boleh diadakan, serta bagaimana masyarakat disarankan yang ingin membuatkan sambutan Tahun Baru secara kecil-kecilan ataupun persendirian dinasihatkan untuk membuat ujian kendiri. Dan untuk membicarakan perkara ini bersama di talian ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Prof, kita tidak boleh nafikan Omicron telah tiba dan berada di negara kita. 2 kes dicatatkan dengan 18 kes kemungkinan, walaupun sekarang ini masih lagi menunggu ujian saringan keputusan ataupun penunjukan genomnya. Tapi ini satu perkara yang membimbangkan dengan laporan-laporan menyatakan bahawa ia lebih mudah tersebar. Adakah kita sudah menjangkakan ataupun adakah fasiliti kesihatan kita sudah bersedia sekiranya Omicron ini mencetuskan gelombang jangkitan baharu? Kalau kita lihat dari segi pengalaman ya, apa yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga fasiliti kemudahan kesihatan sedia ada, saya berpendapat kita sentiasa bersedia ya dalam menghadapi apa sahaja kemungkinan dan anggota Barisan Hadapan kita untuk mengendalikan ya, pelbagai kes yang mungkin akan berlaku. Tapi dalam konteks sekarang ni, apa yang perlu kita ambil maklum juga ialah kadar vaksinasi kita agak tinggi ya, melainkan pada kumpulan tertentu iaitu kanak-kanak kurang daripada 12 tahun yang masih belum divaksin. Selainnya sudah mencapai tahap yang sangat memuaskan. Begitu juga dengan dus penggalak. Dan saya berpendapat walaupun ada kemungkinan berlaku gelombang, namun impaknya tidak begitu ketara dan ini perlu kita perkukuhkan lagi dengan pematuhan terhadap SOP yang lebih ketat dan juga memberikan tumpuan ya, kepada keadaan-keadaan yang mungkin boleh menyebabkan kelekaan sehingga menyebabkan terjadinya ataupun berpotensi menyebabkan kluster baru. Selain daripada itu, saya berpendapat kita semua sebenarnya sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga di semua agensi-agensi yang terlibat. Prof, dalam masa yang sama, penerima vaksin yang berusia 60 tahun ke atas dan juga penerima vaksin Sinovac berusia 19 tahun ke atas perlu mendapatkan dos penggalak mereka pada ataupun sebelum Februari, atau status lengkap vaksinasi mereka akan kembali kepada tidak lengkap, ataupun mereka dikategorikan sebagai tidak lengkap vaksinasi, maksudnya 3 baru lengkap vaksinasi, dan itu kepada penerima vaksin dos kedua Sinovac. Bagaimana Prof melihat jika penerima vaksin lain seperti Pfizer dan juga AstraZeneca, adakah tempoh waktu mereka untuk menerima selang masa itu perlu disingkatkan bagi memastikan semua penduduk negara kita ini mendapat dos penggalak, melihat kepada fear ataupun ketakutan, kebimbangan terhadap penularan kes jangkitan akibat daripada varian Delta ini? Saya berpendapat keputusan yang memberikan laluan kepada penerima Sinovac untuk mendapatkan dos penggalak dalam tempoh yang lebih singkat ya adalah disebabkan oleh fakta-fakta ya yang menunjukkan berlakunya penunduran antibodi yang ketara ya di kalangan penerima vaksin berkenaan. Dan saya dalam konteks itu untuk penerima vaksin lain, saya berpendapat perlu melihat kepada data yang sedia ada jugalah ya, maksudnya kalau saya kata memang menunjukkan tanda-tanda penurunan, mungkin kita perlu singkatkan, tapi kalau saya kata data sudah menunjukkan sedemikian, tempoh 6 bulan itu memadai untuk memberikan ruang kepada mereka mendapatkan dos penggalak, kita harus ikutlah kepada garis panduan yang sedia ada. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita masih terus dapat meneruskan komitmen ya, terhadap pematuhan SOP, berhati-hati, ya, elakkan tempat sesak, tidak mendedahkan diri kepada potensi jangkitan. Pada pandangan saya, tidak ada kebimbangan ya, yang perlu kita tumpukan. Maksudnya masih lagi kita dalam keadaan yang selamat, ya, tidak risiko tu agak rendah untuk berlaku jangkitan. Dan dalam masa yang sama juga, isu yang ditimbulkan ataupun yang berlega ketika ini adalah pindaan kepada Akta 342, di mana hukuman lebih berat diberikan, yang mencetuskan polemik. Tetapi Prof, dari pandangan sudut kesihatan awam,
adakah undang-undang yang ketat dan lebih berat ini mampu untuk mengekang penularan jangkitan ataupun ia berpatah balik melihat kepada soal penjagaan kendiri dan juga penguatkuasaan? Dari segi kesihatan awam, saya berpendapat kita lebih mengutamakan kepada pendidikan kesihatan dan juga mempromosikan kepada setiap individu untuk memilih keputusan terbaik bagi membolehkan mereka mencapai kualiti kehidupan berdasarkan keputusan-keputusan yang telah kita cadangkan. Jadi ini adalah merupakan pilihan individu dan pilihan terakhir seandainya masih lagi enggan untuk mematuhi nasihat, barulah undang-undang tu kita terpaksa kuat kuasakan. Namun dalam melihat pada situasi wabak pada masa ini, penglibatan agensi yang terlibat, maksudnya jika didapati ada ada ruang yang mana peranan agensi-agensi tertentu yang boleh membantu untuk mengurangkan kes ataupun mungkin ada peranan di kalangan organisasi tertentu yang tidak mengambil sikap berhati-hati sehingga menyebabkan keadaan berulangnya wabak di tempat yang sama. Jadi mungkin ada provision ataupun peruntukan-peruntukan tertentu dalam undang-undang tersebut perlu diberikan tumpuan bagi menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang mana keputusan tu boleh dibuat oleh individu. Tapi kadang-kadang ada sebahagian daripada keadaan yang memerlukan organisasi ataupun orang-orang tertentu untuk membuat keputusan, tapi keputusan yang dibuat tu mungkin akan memberikan impak ataupun implikasi kepada masyarakat. Jadi peruntukan undang-undang pada pandangan saya adalah adil untuk menjaga kesemua tahap dan peringkat bagi membolehkan pandemik dapat diuruskan dengan baik tanpa menjejaskan kesihatan di peringkat individu. Baik, terima kasih Profesor Mahir Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM berkongsi pandangan berhubung dengan pindaan Akta 342 dan juga mengulas mengenai kebimbangan varian Omicron yang telah mencatatkan 2 kes hari ini melibatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun.